Sebenarnya haiwan liar yang ada dekat negara kita ni tak boleh kita beli, haram. Selalulah beritahu kepada orang di luar sana supaya berhobi tu biar dia ada tanggungjawab untuk hobi dia. Jangan dia berhobi saya saja minat saja. Sebab kadang-kadang bila dia hobi minat ni, dia bela 2-3 hari, dia rasa nak jual, dia jual. Dia rasa tak nak bela, dia tak nak bela. Dia rasa nak bagi orang, dia bagi orang. Sebab dia tak ada jiwa untuk membela haiwan tersebut. You are so heartless, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sebagai pecinta ataupun orang yang terlibat secara langsung dengan haiwan ni, haiwan liar ni, maka kita perlu tahulah apa yang berkaitan dengan Akta 716. Akta 716 ni adalah akta yang berkaitan dengan kehidupan liar. Kalau ikut pada dalam akta tu, kehidupan liar ni maknanya semua spesies haiwan lah. Semua spesies haiwan ada, tak kira lah dia hidupan liar ke, ataupun dia burung ke, dia vertebrata ke, dia invertebrata ke, semua haiwan dianggap dan dipanggil sebagai hidupan liar yang ada dekat negara kita ni lah. Kita bahagikan kepada hidupan liar yang ada ni kepada hidupan liar yang dilindungi, dan ada hidupan liar yang dilindungi sepenuhnya. Jadi kita kena tahu tu. Dan kita kena tahu juga ada juga hidupan yang dihybridkan. Mungkin kita tak berapa faham ataupun tak tahu tentang perkara Seksyen 9 ni. Sebenarnya haiwan liar yang ada dekat negara kita ni tak boleh kita beli, haram. Dia kata haram, mufti kata haram tu, itulah. Sebab tu orang kata haram tu, haram dibela, haram dikurung. Tak boleh, memang tak boleh kita kurung haiwan liar sebenarnya. Jadi yang membolehkan kita dibenarkan mengurung dia ataupun membela dia ialah lesen. Lesen saja yang memberi hak kepada kita untuk membela dia. Kalau tak ada lesen, tak ada hak kita nak membela haiwan liar yang dilindungi sepenuhnya, ataupun yang apa tadilah yang saya sebut tadi. Baiklah. Jadi kita bukan setakat tak boleh bela, tak boleh memburu, tak boleh menyimpan, tak boleh memungut sarang burung, tak boleh berurus niaga. Nak menjual, biasa kita menjual kan, jual beli semua kan. Tak boleh, memang tak boleh, tak dibenarkan, haram. Kalau haram ni buat berdosa lah. Kalau tak berdosa pun kena denda. Itulah cerita dia. Okey, tak boleh buat import export. Faham ke tu maksud bahagian ataupun terbitan? Apa maksud bahagian ataupun terbitan? Mengambil atau menyimpan mana-mana bahagian ataupun terbitan. Faham tak? Apa maksud dia? Kita menyimpan duri, landak, menyimpan kulit ular, menyimpan daging, menyimpan telur, taring ke kan, taring ular ke, taring rimau ke, apa-apa sajalah, itu dipanggil dipanggil sebagai bahagian-bahagian daripada haiwan-haiwan liar. Okey, jadi bila kita nak membela haiwan liar ni, hidupan liar ni, kita kena ada lesen. Itu syarat dia. Jadi nak beri lesen kepada kita untuk membela ni bukan senang lah. Maknanya bukan sebarang orang, bukan semua orang diberikan lesen. Bukan semua orang diberikan lesen, dibenarkan untuk membela haiwan. Kita kena layak untuk membela. Layak untuk membela macam tajuk kita yang pertama tadi lah. Kita seorang yang bertanggungjawab lah. Kalau kita tidak bertanggungjawab, kita membela kerana suka-suka, kita sebenarnya bukan layak, tak layak untuk membela haiwan. Sebab kita akan membawa kepada penganiayaan, kezaliman pada haiwan tersebut. Kita sibuk dengan benda lain, kita tak boleh nak jaga dia makan minum, kita tak boleh nak jaga. Itu paling penting lah. Sebab haiwan yang dikurung 100% kita yang kena asuh dia. Kalau haiwan yang di luar, di tempat alam dia akan survive sendiri, itu tak ada masalah. Tapi kalau yang dikurung oleh kita lah 100% yang bertanggungjawab. Jadi pada sahabat-sahabat kita ni yang ada kat depan, yang aktif di media sosial kan, selalulah beritahu kepada orang di luar sana supaya berhobi itu biar dia ada tanggungjawab untuk hobi dia.
Jangan dia berhobi saya saja minat saja. Sebab kadang-kadang bila dia hobi minat ni, dia bela 2-3 hari, dia rasa nak jual, dia jual. Dia rasa tak nak bela, dia tak nak bela. Dia rasa nak bagi orang, dia bagi orang. Sebab dia tak ada jiwa untuk membela haiwan tersebut. Jadi kalau rasa tak boleh nak bela, pergi tengoklah yang kawan punya. Habis cerita. Tak? Di sini saya nak ceritakan beberapa kesalahan-kesalahan yang selalu kita buat sebagai rakyat. Kita tak perasan benda ni. Sebab benda ni kadang-kadang tak ada dalam di sekolah. Ada subjek dia bertajuk subjek hidupan liar. Tak ada. Tapi dalam subjek geografi ada hidupan liar. Ada sikit dia masuk satu bab. Tapi tak ada benda ni. Jadi memang kebanyakan kita tak tahu. Sebab tu kita banyak buat salah. Sebab kita tak tahu, betul tak? Sebab kita tak tahu benda ni. Jadi sekarang hari ni siapa yang hadir khusus, korang akan tahulah sedikit. Okey, untuk seksyen 60(1) ni, menyimpan, memelihara, memburu tanpa lesen. Menyimpan tanpa lesen, memelihara tanpa lesen, memburu tanpa lesen, tengok denda dia berapa. Dia tahan juga tu. Sanggup bagi kita. Tapi biasa je bagi kita kan. Selagi tak kena, tak apalah kan. Kita rasa macam tu. Tapi dia punya denda tu boleh menyebabkan kita fakir. Fakir dan miskin seterusnya. Okey. Ini banyak juga yang saya terima. Yang saya selalu orang tanya, boleh tak bawa keluar haiwan keluar tak? Boleh tak saya ular saya bela ular nak bawa pergi keluar, saya bela burung nak bawa pergi keluar, bela landak ke nak bawa pergi keluar. Ini selalu banyak benda yang selalu saya terima. Saya kata memang tak boleh sebab ada seksyen dia dan denda dia pun boleh tahan 20k. Denda dia 20k. Sedap juga lah kalau dia kena. Jadi kalau nak bawa keluar kena hati-hati je lah. Itu je lah pesan. Kena berhati-hati, tengok kiri kanan, itu je lah. Tak boleh keluar walaupun luar pagar rumah dia tak boleh lah. Betul tak? Dia tak boleh lah. Membawa haiwan berlesen hanya boleh disimpan. Sebab dia lesen yang kita ada tu adalah lesen menyimpan. Nama lesen tu lesen menyimpan hidupan liar, bukan lesen mempamerkan hidupan liar. Tak. Lesen yang kita ada adalah lesen menyimpan. Ni nak bawa-bawa begini tak boleh. Kalau tak ada lesen khas, permit khas, dia panggil. Tak boleh. Dia tak boleh. Okey. Ini selalu juga kita tengok dalam media sosial, melakukan kezaliman terhadap hidupan liar. Banyak kezaliman yang berlaku kepada hidupan liar di luar sana. Kita rasa kita nak selamatkan orang, nak selamatkan haiwan, tapi sebenarnya kita telah menzalimi haiwan tersebut. Betul tak? Apa contoh-contoh kezaliman? Merdeka. Macam mana merdeka? Memukul, mengetuk, menyepit, menjerut, dan memfitnah. Memfitnah pun dikira kezaliman juga. Kalau Jepang dirut tu Jepang jerut. Tak nak jawab ada Jepang kan dia. Macam mana Jepang? Ada SOP dia kan? Ada SOP dia guna penjerut. Boleh jerut tak ada masalah, tapi jangan sampai menzalimi. Maknanya menjerut seketika untuk menangkap dia untuk kita simpan. Sebab yang menjadi zalim bila kita jerut, kita bergambar. Sesi bergambar bersama ular dengan kepala dijerut. Betul tak? Ataupun kita jerut, lama-lama tekan, barang kita tak sedia, peralatan kita tak sedia untuk bekas-bekas untuk tangkap dia. Betul tak? Kita jerut, mana bekas? Kat sana, atas bukit. Pergi ambil. Ni benda kita jerut, dah 2 jam kena jerut. Itu yang tak boleh. Itu yang menzalimi. Jerut tak, tapi jerut seketika dah jerut, tangkap, balut dan terus simpan. Itu tak menzalim. Itu jawapan saya lah. Tapi SOP pun macam tu lah. Dalam SOP dia saya baca, tak ada sesi bergambar. Tak ada lah. Tak ada kan? Tapi kita bergambar. Bergambar panjang. Yang kesiannya ular sawo lah. Ular sawo. Saya paling ada King Cobra lah. King Cobra pun selalu juga sesi bergambar. Betul tak? Tak boleh. Dia boleh nak bergambar tapi untuk simpanan sendiri lah. Bila bergambar dah masuk publish ke media, jadi masalah. Akan timbul tanggapan yang tak baik oleh masyarakat. Itu yang kita tak nak. Boleh? Baik. Melakukan provokasi. Ini biasa juga berlaku oleh pemain-pemain.
Kita orang ni, kita ni semua ni pernah jadi pemain juga pun. Pemain kan. Provokasi tak boleh. Provokasi contohnya mengagah-ngagah, tak? Mengagah-ngagah, lepas tu mengetuk dia supaya dia marah. Provok lah tu, kita provok haiwan ular lah terutama sekali. Sebab tu lah dalam undang-undang sekarang, mana ada orang buat show, tak? Tak ada dah, tak boleh dah. Kan ada lagi orang buat? Ada buat? Ini, Nurul. Buat Nurul? Jangan buat Nurul. Tak boleh. Tak boleh lagi nak junjung kau apa semua, tak ada dah. Itu tak boleh dah sekarang. Kalau tahu, habis. Berapa kena? 30k je. Tak banyak. 30k je. Okey, tak boleh mencederakan. Yang mencederakan hidupan liar ni biasanya orang awam lah. Selalunya. Tapi kita anggap benda ni remeh. Tak? Kena patuk, ketuk sampai mati. Ular tak berbisa pun. Ular, sebab kita kurang ilmu, tak ada pengetahuan tentang spesies ular. Jadi kita tahu ular bunuh. Ular bunuh, bahaya. Kita tak tahu. Dan patuk, asal patuk je boleh meninggal. Kita takut. Jadi kita mencederakan hidupan dia tu. Boleh. Jadi tolong educate. Tolong yang mana famous dalam media sosial ni, sahabat-sahabat ke depan ni, ni semua yang famous ada pengikut lebih kurang 127k semua tu. TikTok. Tolonglah bagi tahu kau punya follower tu jangan mencederakan hidupan dia. Betul tak? Dan sekarang ni yang kita selalu tengok hidupan dia yang dilanggar, betul tak? Selalu tak? Hidupan dia dilanggar kan, kata jalan kan. Kucing hutan tu, benda yang tu, haiwan yang susah nak dapat itu semua. Kucing hutan, burung hantu, harimau akar kan. Selalu kena langgar. Sebab apa? Sebab dia tak ada mata ke kita yang tak ada mata? Sebab kita dah cuai. Kita cuai, kita main lari, dah lah tepat kita tahu dah kiri kanan hutan, kita pun lari memecut 120 km sejam. Takut hantu. Sebab takut hantu je pasal kita pecut tempat laluan hidupan dia. Biasanya kalau di tempat hidupan dia lalu lalang ada signboard. Selalunya ada signboard. Selalunya ada signboard. Ada kerbau pun ada signboard dia. Itu pun kena ingat. Itu haiwan dia yang dilepaskan. Okey.